Hai, nama saya Nur Syukriah Hidayah binti Totong alias Muhammad Hyul dengan nombor metric A181557. Pada video kali ini saya akan menunjukkan proses pembinaan model perintis saya. Jom kita saksikan. Okey, pada mula ni saya melakar beberapa jenis model yang saya nak buat. Saya terfikir nak buat macam bentuk heksagon, dia macam bertingkat-tingkat. Yang seperti yang anda boleh lihat kat dalam skrin tu. Namun begitu, ketika sedang melakar, baru saya terfikir, kenapa tak cari ilham kat Google kan? Kan lagi senang. Lepas tu baru saya cari kat Google. Saya cari bamboo house design. Hasil daripada pencarian, saya dapat banyak jenis idea yang boleh saya masukkan dalam projek perintis saya. Saya scroll Google, saya cari mana yang sesuai. Sampailah saya jumpa dua gambar yang sangat sesuai yang saya akan masukkan beberapa jenis macam idea untuk dalam projek kelana saya, projek perintis saya. Tada, inilah gambar yang akan menjadi ilham saya dalam projek perintis kali ini. Setelah dapat idea, langkah seterusnya ialah, ya betul, melakar. Inilah hasil terakhir lukisan dan lakaran saya yang akan saya gunakan dalam pembinaan projek perintis ini. Pertama sekali, sebagai permulaan untuk pembinaan ni saya cipta tangga duluan. Saya ukur dan gunting dulu ikut saiz yang telah saya tetapkan lah. Kemudian saya sediakan hot glue gun sebab konsep saya pada kali ni saya nak gam dulu baru ikat sebab lebih mudah untuk saya melakukan pengikatan terhadap kayu-kayu chopstick lah. Pada bahagian ini saya menggunakan simpul manuk. Pertama sekali simpul manuk untuk mengetatkan ikatan, diikuti dengan ikatan serong pada setiap kayu lah untuk bahagian tangga. Hasilnya dapatlah sebentuk tangga macam ni. Ini adalah bahagian atas untuk projek perintis saya yang telah saya lakukan bina pada dalam wadah. Sekarang ni saya nak sambung ikatan pada setiap tepi-tepi menggunakan simpulan manuk pada permulaan dan akhir, diikuti dengan lilitan kacang. Next ialah proses pembinaan tapak. Saya menggunakan saya menyambungkan dua kayu untuk tapak tu lagi besar. Lepas itu saya menggam sebatang chopstick pada tapak itu. Sementara menunggu, saya menyambung ikatan pada bahagian atas ni lah, menggunakan seperti yang saya katakan tadi, lilitan kacang dan simpulan manuk. Setelah kering, saya menyambung proses menggam untuk bahagian lantai mengikut jarak yang saya telah tetapkan dan mengikatnya dengan menggunakan sama juga seperti tadi, menggunakan simpulan manuk pada permulaan dan akhir, diikuti dengan ikatan kacang. Inilah hasil ikatan dan gam untuk bahagian lantai.
Kemudian saya membuat tiang untuk tapak ni. Saya gam 5 keping kayu dropstick dan letaknya pada setiap penjuru tapak. Kemudian saya sambung pembinaan untuk bahagian atas. Kemudian pada pagi seterusnya saya menyambung proses pembinaan 2 tower. Sebenarnya macam ni, saya dah rakam yang untuk proses semalam. Cuma storage saya full dan saya langsung tak perasan. Jadi saya teruskan dengan proses pembinaan tower. Seterusnya saya sambung pada bahagian pembinaan cushion menggunakan kain yang saya ada, iaitu kain putih. Saya gam pada setiap penjuru mengikut bentuk cushion yang saya telah tetapkan. Di sini saya sangat minta maaf sebab banyak lagi proses yang saya tak dapat rakam sebab full storage. Namun itu, mari kita saksikan full projek saya ini bersama dengan penerangan pada setiap pembinaan. Pertama sekali adalah bahagian tangga. Tangga ini saya menggunakan desain round ataupun spiral staircase yang bertujuan untuk menunjukkan bahawa kelas siswa ini telah mengadaptasikan kemodenan pada penciptaannya. Kemudian pada bahagian dalam saya meletakkan kepingan daun di atas situ sebagai contoh kepada chandelier dan juga cushion yang berwarna putih untuk menyerlahkan lagi bahagian dalam projek saya ini kerana penyesuaian pewarnaan dari segi kayu dan juga bahan yang digunakan. Seterusnya adalah bahagian 2 tower yang berada di sebelah kanan dan kiri yang bertujuan adalah untuk digunakan sebagai tempat peninjauan. Tujuan saya tidak meletakkan atap adalah kerana tower ini dapat digunakan bukan sahaja untuk peninjauan dari segi orang luar, namun itu boleh digunakan untuk sebagai stargazing. Kita boleh aplikasikan teknologi angkasa dan juga kelana siswa pada masa yang sama melalui ciptaan saya. Kemudian adalah bahagian atap atas. Saya menggunakan bentuk heksagon dan juga penggunaan kotak sebagai atap untuk menyerlahkan lagi binaan saya pada kali ini. Hai, sekarang tiba masanya untuk saya menerangkan lebih detail tentang projek perintis saya. Seperti yang anda dapat lihat, pembinaan perintis ini dapat diperhatikan mempunyai gaya moden dan juga estetik. Ini adalah keyword pada projek perintis saya. Projek saya ini bertemakan estetik dan juga rumah bambu moden. Kenapa saya pilih tema ini? Ini kerana pada pendapat saya, tema estetik dan gaya rumah moden kini adalah salah satu trend yang sangat terkenal pada masa kini. Hasrat saya terhadap projek ini agar dapat membuka idealiti ataupun kreativiti para kelana siswa maupun orang luar untuk meluaskan lagi kemodenan gadget kelana siswa. Saya nak macam orang luar, wow, kelana siswa kini dah lebih maju. Yang akan memberikan impresif yang lebih positif. Itulah harapan saya ketika membuat projek perintis ini. Alhamdulillah, saya berjaya membuat projek ini sebelum tarikh akhir. Namun begitu, saya berasa sedikit sedih kerana sebenarnya banyak lagi idea saya yang lain yang ingin saya curahkan terhadap projek ini. Namun tidak dapat dilaksanakan kerana kekangan masa saya sendiri. Tapi sekarang saya tak sedih, malahan lebih gembira kerana dapat menyampaikan mesej saya terhadap projek berkenaan harapan saya terhadap masa depan KLKM. Saya berharap pada masa akan datang, saya dapat melakukan yang lebih baik dan semuanya
demi KLKM. Itu sahaja daripada saya. Salam sejahtera dan salam pengakap.